Sebab wujud ini kita kena faham. Bila kata wujud dalam adat kita, semua wujud, meja wujud, kursi wujud, banyak benda wujud. Tapi nak membezakan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dengan wujud-wujud yang lain, kita beri sifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai wajibul wujud, mesti ada. Yang selain Allah kita bagi dia nama mungkin al-wujud ataupun al-wujud al-hakiki wal wujud al-majazi. Itu lewat dia supaya kita lebih mudah faham lah. So dari satu perspektif, semua yang wujud diwujudkan oleh pihak lain. Bangunan diwujudkan oleh tukang. Apa lagi? Sungai wujud kerana hujan lebat, ada banjir dan sebagainya. Sebab ada semua benda-benda yang wujud diwujudkan oleh pihak lain, itu dinamakan sebagai wujud majazi. Sebab kita nak mengistilahkan Allah nanti sebagai wujud hakiki. Okay? Jadi wujud majazi ini dia ada permulaan dan dia ada penghabisan dia, ada penghujung dia. Okay? Jadi kita nak terang wujud ini. Yang pertama, sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wujudnya Allah. Jadi mungkin kita kata Allah wujud, kita pun wujud, tapi sifat kewujudan Allah itu lain. Okay? Sebab wujud Allah selama-lamanya. Sementara wujud kita ada masa dia, terhad. Okay? So al-wujud. Kemudian al-qidam. Jadi kalau kita tengok terjemahan dia, wujud maknanya ada. So ada ni, bila kita mengaji akidah ni ada, kita kena bezakan adanya Allah dengan adanya selain Allah. Okey? Bahasa Melayu dia ada lah. Ada. Jadi Allah itu ada pula mana yang mudah dalam bahasa Arab dia wujud hakiki ataupun wajibul wujud. Dua istilah yang kita boleh gambarkan kewujudan Allah. Al-wujud al-hakiki ataupun wajib al-wujud. Kedua-duanya bahasa Arab. Jadi selain Allah maknanya wujudnya majazi. Selain Allah boleh jadi wujud, boleh aja tak wujud. Okey? Ya, sebab itulah kita gambar berikan sifat sebagai majazi. Majazi maknanya tidak hakiki. Jadi contohlah macam kita tengok cermin. Kita tengok cermin, di mana muka kita? Adakah muka kita pada hakikatnya atas badan, di tempat dia biasa, ataupun dia ada dalam cermin? Contohlah, supaya kita faham, supaya boleh nampak kita faham cepatlah. So kita tengok cermin, macam muka kita ada dalam cermin, tapi pegang dia tak ada situ. Contohlah begitu. Jadi wujudnya Allah ini adalah wujud hakiki, makna real. Okey. Tapi dalam bahasa Melayu biasa kita pun real, boleh pegang dan sebagainya, tapi itu dalam istilah lain lah. So saya nak ulang sekali lagi, nak gambarkan kewujudan Allah wujud hakiki ataupun wajib al-wujud. Lawan dia selain Allah wujud majazi ataupun mungkin al-wujud. Baik. Kita terus ke sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua, qidam. Qidam. Kita tengok di sini bahasa Melayu dia sedia. Sedia makna sedia ada. Okey, sedia makna bukan bersedia. Sedia makna sedia ada. Bila sedia ada, qidam makna dia tak ada permulaan. La awwala lahu wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ini makna sifat-sifat Allah yang mencakupi segala-galanya. Apa yang kita boleh gambarkan lah dalam pemikiran kita. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia juga yang batin. Ada ulama nak menerangkan lah. Dia kata Allah ini terlalu zahir.
Kerana Allah lah yang menzahirkan segala-galanya. Dia kata ciptaan Allah matahari. Matahari ciptaan Allah, kita tak boleh tenung lama-lama. Maknanya kalau mata kita tak mampu nak tenung ciptaan Allah, macam mana nak tenung Allah? Contohlah begitu. Jadi yang menzahirkan bulan Allah, yang menzahirkan matahari adalah Allah. Al-Qidam, sifat Allah yang kedua. Qidam ada sedia. Sedia sih maknanya sedia ada. Mungkin kalau kita tengok sedia saja itu, mungkin kita katakan bersedia. Tidak, maknanya sedia ada. Kita kena tambahlah supaya dia jelas. Bukan bersedia, tapi sedia ada. Sedia ada maknanya tidak ada permulaan. Di mana bila mengaji sifat-sifat Allah ini, kita kena lupakan sifat-sifat kita lah. Sebab maknanya akal kita mungkin sukar nak sampai ke sana. Macam mana ada sesuatu yang wujud tanpa permulaan? Sebab kita dah terbiasa dengan benda-benda yang ada permulaan. Itu maksudnya. So, dulu kita memikirkan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini, memang maknanya lebih kurang kita di alam lain lah, fikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ada ungkapan tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatillah. Apa maknanya? Maknanya siapa yang rajin berfikir, kena fikir makhluk Allah. Jangan fokus sangat tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita fikir kuat macam mana pun, akal kita terhad. Tak boleh kita bayang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatillah. Fokus berfikir kepada makhluk Allah. Fikir bintang macam mana, tergantung. Fikir bulan, fikir matahari, fikir hujan dan sebagainya. Boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita nak fikir zat Allah Subhanahu Wa Taala, memang akal kita tak mampu. Baqa mana kekal. Qidam wal baqa. Mungkin susahlah nak fikir. Ada benda yang baqa ni Allah. Allah saja yang kekal. Jadi sifat-sifat ini adalah rumusan kajian ulama-ulama terdahulu. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas muka bumi ini akan musnah belaka. Wa yabqa wajhu rabbika, dan kekallah zat ataupun kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang ketiga adalah baqa, kekal. Yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi ini kita mengaji ini adalah rumusan, memudahkan kita nak memahami Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nak memahami makhluk, kita memahami sesama kita memahami Nabi dan sebagainya. Sekarang kita nak memahami pencipta kita menerusi sifat-sifatnya. Mukhalafatuhu lil hawadis, salah satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala berlainan dari segala yang baharu. Jadi yang baharu itu adalah selain Allah. Mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi kita tidak boleh, Allah ini kesimpulannya apa saja yang terlintas dalam fikiran kita, Allah tidak demikian. Laisa kamislihi syai'. Jadi kita tak boleh gambarkan menerusi pemikiran kita, menerusi akal kita. Sebab memang begitu, akal kita terhad, kemampuannya terhad. Jadi kalau kita rasa semacam minat nak mengenali Allah lebih dekat, kita digalakkan berfikir kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Fikir tentang kematian, fikir tentang kehidupan, fikir tentang rezeki, fikir tentang. Jadi makna kesimpulannya, kita fikir yang ganjil-ganjil, fikir makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Nak fikir bulan, nak fikir bintang dan sebagainya.
So ini hasil kajian ulama-ulama dibagi 20 sahaja. Bukan makna 20 saja sifat Allah, banyak lagi. Tapi maknanya siapa yang menghayati 20 ini, insya-Allah pemahaman dia tentang Allah Subhanahu wa taala boleh katakan dah cukup. Sebagai contohlah saya sendiri, saya mengaji sifat 20 ni umur saya lebih kurang 10 tahun. Sekolah rendah lah. Jadi saya bila terdedah dengan pendekatan lain, saya hidup di Saudi Arabia 5 tahun. Jadi di sana lain pendekatan dia. Jadi saya pun rasa sifat 20 ini dah cukup. So kita pun di alam Melayu sentiasa ada ideologi lain yang mencabar sifat 20 ini. Ada seorang ustaz, dia kata mereka yang tidak berpegang kepada sifat 20 ini cuba mencari alasan bahawa sifat 20 ini adalah hasil kreativiti ahli falsafah Yunan, Greek. Itu antara argumen dia lah. So dia jawab, dia kata baguslah kalau ini Yunan ada sifat 20, Islam lah dia. Jadi kalau dia kata ahli falsafah Greek Yunan, dia ada pegang sifat 20, bagus, dia kata dia jadi Islam terus. Jadi yang menariknya sifat 20 ini semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang merujuk kepada kita. Jadi sebab itulah nama dia pun sifat 20. Kita nak kenal Allah lebih dekat, kita mengaji sifat 20. Jadi mukhalafatuhu lil hawadis, Allah Subhanahu wa taala ini tidak menyerupai dengan makhluk. Hawadis ni makna benda baharu. Baharu maknanya dicipta. Jadi ini salah satu cabaran siapa yang rajin baca Google macam-macam sekarang ni. Sekarang masih ada lagi orang Islam dia pegang kepada tashbih. Saya tak ada papan, saya mengajar ni saya tulis. Tak apalah, saya tak guna ayat bahasa Arab lah, saya guna istilah saja. Tashbih, ta, shin, ba, ya, ha. Ha budak. Tashbihun. Tashbih maknanya cenderung kepada menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini ada umat Islam pegang sejak dulu sampai sekarang. Okay, contoh. Dia kata kalau Allah ada tangan, kita pun ada tangan. Kita ada tangan, Allah pun ada tangan. Jadi ini nama dia tashbih. Satu tashbih, satu lagi namanya tajsim. Daripada perkataan jisim, menjisimkan Allah. Jadi kita mengaji sekarang, mengaji akidah, dua benda ni sangat sensitif. Siapa yang berpegang kepada salah satu daripada dua ini terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Okay? Sebab ada ulama-ulama yang sangat tegas dalam isu tajsim dan tashbih ini. Salah seorang daripadanya Syekh Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab yang keempat. Dia kata siapa yang berkata Allah itu jisim tetapi tidak seperti jisim-jisim yang lain, maka dia kafir. Bukan saya kata, saya sampaikan saja. Di mana ulama dulu dah bagi kenyataan yang tegas supaya umat Islam akhir-akhir zaman ini tidak berpegang kepada tajsim, menjisimkan Allah ataupun mentashbihkan Allah. Dan banyak ulama yang beri penerangan yang tegas. Tetapi mereka degil. Ada, mereka cetak, mereka banyak duit, dia cetak lagi kitab. Jadi kita pun tidak tahu apa yang mereka cari. Tadi saya dengan pelajar master di Quran 10 orang. Saya teringatlah ungkapan Imam At-Tahawi. At-Tahawi ini bermazhab Hanafi. Meninggal dunia sebelum 300 tahun selepas kewafatan Nabi. Jadi ini
mungkin dalam akidah Syariah kita tidak banyak merujuk, tapi banyak persamaan. Dia kata apa? Sangat cantik. Lebih kuranglah dia punya statement. Dia kata, "Lau kana Allahu fi syai'in lakana mahdud." Saya baca dulu lah. Dia kata seandainya Allah itu di satu tempat, maka Allah itu terhad. 3 statement sangat tepatlah. Sebab ada orang kata Allah duduk atas arasy. Ini bahaya. So bila kita kata arasy, seakan arasy itu terhad sebab Allah yang cipta. Okay? So dia kata lau kana Allahu fi syai' lakana mahdudan. Kalau Allah itu ada di satu kawasan, maka niscaya Allah itu ada saiz. Okey? Lau kana Allahu min syai', seandainya Allah itu daripada sesuatu, maka Allah itu makhluk. Macam bangunan, bangunan apa dia punya komponen? Ada simen, ada batu, ada papan, ada besi, ada paku dan sebagainya. Jadi kita tak boleh kata Allah itu daripada bahan dia. Sebab kalau kita kata lau kana Allahu min syai', kalau Allah itu terdiri daripada beberapa komponen, maka Allah itu makhluk. Okay? Yang ketiga, lau kana Allahu ala syai', ala. Seandainya kita kata Allah itu ala, atas sesuatu, maka Allah itu ditampung. Ditampung maknanya dia duduk atas sesuatu lah. Macam saya atas kursi, kurang macam tu lah. So Allah bersih daripada 3 sifat ini. Ya? Tidak di macam kita berjalan atas tanah, atas simen. Allah tidak ada bawah dia, tidak perlu kepada bantuan. Jadi mungkin siapa yang boleh tulislah. Yang tak boleh tulis tu tunggu makna sajalah. Lau kana Allahu fi syai' lakana mahdudan. Kalau Allah itu kita kata di, maka dia terhad. Sedangkan Allah ini tidak terhad. Tapi ada ulama cetak buku sampai ke hari ini, tajuk dia menetapkan bahawa Allah itu ada saiz. Ini dah rosak betul, dia punya akidah dia. Okey. Lau kana Allahu fi syai' lakana mahdudan. Seandainya Allah itu di satu kawasan, di satu tempat, maka dia terhad, ada saiz, boleh diukur. Lau kana Allahu min syai', min daripada. Kalau Allah itu terdiri daripada benda-benda, maka Allah itu adalah makhluk. Lau kana Allahu ala, atas. Lau kana Allahu ala syai', seandainya Allah itu atas sesuatu, maka Allah itu ada di pangku ataupun nak kata apa? Ditanggung ataupun macam tu. Jadi makna 3 benda ni Maha suci Allah Subhanahu wa taala, tidak demikian. Ya? Jadi benda-benda ini sudah 1000 tahun lebih ulama-ulama buat kenyataan. Tapi benda ni, isu ini, siapa rajin baca, tengok Google, tengok YouTube, banyak lagi ustaz-ustaz mempertahankan bahawa Allah itu ada mata. Dan sebagainya lah. Jadi agak panjanglah cerita dia. Contoh, jadi apa sikap ulama ahli sunnah wal jamaah bila memanglah Allah sebut mata dalam Quran, tapi kita tak boleh kata literally mata Allah sama dengan mata kita. Jadi ini ulama-ulama punya kerja lah. Jadi dalam ayat Quran ini ada namanya mutasyabihat dan muhkamat. Kita rajin baca Quran ni, kita bagi yang sederhana lah, taklah tinggi sangat. Mutasyabihat minority, sikit saja. Muhkamat makna dia yang boleh difahami oleh orang awam. Contoh, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Mutasyabihat makna dia mempunyai makna beberapa. Contoh macam mata tadilah contohnya. Jadi makna dia Al-Quran ini sangat memerlukan kepakaran bahasa. Kita tak boleh kata ini menurut saya, contohlah begitu. Tidak. Kalau begitu makna kita mudah tersilap. Mungkin saya dah bagi contoh. Contoh,
Ainun dalam bahasa Arab. Ainun makna dia mata, satu. Ainani makna dua mata. A'yunun banyak mata. So kita tengok Allah guna a'yun. Bila Allah menggambarkan bahawa bahtera Nabi Nuh berjalan di atas air, okey, ayat itu berbunyi wa hiya tamshi wa tajri bi a'yunina. Boleh cek tajri bi a'yunina makna bahtera Nabi Nuh bergerak, berjalan di atas air bi a'yunina dengan mata-mata saya. So adakah di kapal itu mata Allah ada? Tidak. Tapi bermakna bahtera itu bergerak, berjalan dengan pemantauan, pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu makna lah. Okay. Jadi dalam Al-Quran ini ada ayat-ayat yang kita tidak boleh terjemah sewenang-wenang. Memanglah secara literal Ar-Rahmanu ini pihak di sana lah suka bawa ayat ini. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia suka sangat bawa ayat ini. Apa makna? Ar-Rahman, sifat Allah yang Maha Pengasih Penyayang, istawa 'alal 'arsy. Konon istawa ini makna dia duduk. Tetapi bila kita buka, boleh Google sekarang istawa ada 12 makna. Jadi kita nak bertanya, kenapa pilih bermakna duduk? Okey, istawa boleh bermakna masakan itu dah masak. Masak apa? Masak tom yum ke, masak kari ke. So masakan itu masak istawa juga. Apa lagi? Bumi rata, istawa juga. Remaja dah matang, istawa juga. Jadi 12. Begitu kaya rayanya bahasa ini. Jadi persoalannya kenapa ada orang memilih istawa itu makna duduk. Jadi setengah ulama kata bila kita gambarkan Allah ini duduk, maka kita tidak menyembah Tuhan yang sebenar lagi. Kita menyembah patung. Sebab yang duduk ini hanyalah makhluk. Kita ni duduk, sekejap lagi nak berdiri, penat kan? Sekejap lagi nak berjalan. Jadi dua benda ini sangat pantang bagi ulama Ahlussunnah untuk kita kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama tajsim, kita gambarkan Allah itu bersifat sama dengan makhluk. Yang kedua tasybih, kita menyerupakan Allah dengan sifat-sifat makhluk. So dua ini sangat pantang larang ataupun sangat dilarang berada dalam ahli sunnah wal jamaah. Jadi pegangan ahli sunnah wal jamaah dikatakan at-tanzihu, penyucian. Sebab itulah kita kata subhanallah. Rajin berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa makna subhanallah? Subhanallah maha suci Allah. Maha suci daripada semua sifat-sifat negatif yang ada orang-orang labelkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mukhalafatuhu lil hawadis, berlainan Allah Subhanahu Wa Taala itu dari segala yang baharu. Baharu maknanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam-macam seorang Arab. Saya pun tak ikut, saya tengok saya nanti punya tajuk dia. Dia mengajak orang Islam, dia kata, "Mai, kita sujud sama-sama, lepas tu kita khayal, kita boleh sampai ke kesimpulan, kita boleh tahu saiz Allah Subhanahu Wa Taala." Jadi hati-hati ni orang Arab janggut panjang, pakai jubah dan sebagainya. Dia mengajak umat Islam, dia kata kita nak trace Allah, di mana Allah. Kita boleh ukur, dia kata, jarak Allah dengan kita. Ini semua karut. Jadi hadis Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Ini secara umum keadaan hamba itu paling dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia sujud. Mana bila kita sujud solat tu, kita ingat pasal yang tak betul. Sebab kita masa tu kita dalam keadaan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekat ini bukan dekat fizikal. Sebelum kita sujud, adakah bermakna Allah ada di bumi? Tidak.
Mungkin ya. Jadi dekat ini dekat spiritual, kerohanian. Jadi tidak juga bermakna orang rajin buat umrah ini sentiasa dekat kepada Allah. Tidak. Jadi kita boleh dekat, kita di Brunei, kita di pejabat. Mukhalafatuhu lil hawadis. Kemudian seterusnya qiyamuhu ta'ala binafsihi. Lagi. Jadi membezakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan segala jenis makhluk. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, berdirinya Allah taala dengan sendirinya. Dengan bahasa lain, Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan apa-apa. Sementara kita makhluknya memerlukan banyak benda. Perlu tenaga, perlu kaki, perlu tempat untuk kita berjalan. Qiyamuhu binafsihi, maknanya Allah itu wujud dengan sendirinya, binafsihi. Dia tidak memerlukan apa-apa. Contohlah, semua manusia tak solat, Allah tetap kedudukannya sebagai Allah yang maha agung, maha berkuasa. Semua hamba Allah Subhanahu wa taala taat belaka, rajin solat, rajin puasa, rajin baca Quran, tak menambahkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang maha berkuasa, maha pencipta, maha pengasih dan sebagainya. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, berdirinya Allah taala dengan sendirinya, yaitu dia tiada berhajat kepada tempat. Jelas di sini. Ini baru tempat. Dia Allah tidak berhajat kepada apa-apa pun, bukan tempat saja. So kesimpulannya Allah cipta tempat. Sebab itulah Ali bin Abi Talib, kalau tidak silap, dia kata siapa yang bertanya di mana Allah, itu soalan dia tidak sah. So bila kita kata aina Allah, di mana Allah, kita bertanya tentang tempat. Sedangkan Allah ini wujud sebelum tempat ada. Jadi tempat ini boleh diukur sebab di makhluk terhad. So macam mana nak menempatkan Allah yang tidak terhad di tempat yang terhad? Itu logik yang simple lah. Iaitu Allah tiada berhajat kepada tempat zat lain untuk berdiri. Berdiri sini bukanlah maknanya berdiri betul atas kaki, tapi maknanya kewujudan Allah itu dalam bentuk yang maha kuasa, berilmu, maha pencipta dan sebagainya. Dia tidak memerlukan. Jadi maknanya Allah tidak memerlukan apa-apa bahan ataupun apa-apa tenaga daripada luar, daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mencipta, untuk mematikan, untuk menghidupkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allahu al-Ghani. Allahu al-Ghani maknanya Allah itu maha kaya. Bukan kaya harta saja, kaya segala-galanya. Wa antumul fuqara. Jadi kita ni yang miskin. Fuqara di sini maknanya kita perlu oksigen, perlu minum, perlu makan, perlu tidur, perlu banyak sangat keperluan kita. So bila kita fikirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sangat berlainan, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan apa-apa. Sementara kita nak sihat, macam-macam, perlu vitamin lah, perlu vaksin lah, sampai 3-4 kali. Jadi itu tu. Jadi semakin kita, jadi tauhid ini ataupun akidah ini dia ada had dia. Maknanya kita mengaji sifat 20 ini, kita nak mantapkan keyakinan kita. Kita nak mantapkan ilmu kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. So dalam Islam ada lagi satu ilmu. Nama dia ilmu tasawuf, tapi kita tak mengaji sinilah. Saya nak terang sajalah. Maksudnya dalam Islam ini kita kena mengaji 3 ilmu. Tak semestinya di kupu. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, boleh cari tempat lain. Buku-buku sekarang, alhamdulillah, PDF. Bahasa Melayu ada, bahasa Arab ada, bahasa Inggeris ada. Jadi 3 ini 3 serangkai.
3 serangkai ini baru kehidupan kita balance. Kalau tinggal 1, hanya 2 yang kita pakai, dia mudah terpesong. Zat lain untuk berdiri. Jadi berdiri sini kita jangan, ini bahasa Melayu berdiri. Berdiri maknanya bukan tegak mata kaki, tapi berdiri sih maknanya untuk wujud kokoh sebagai Tuhan. Jadi ini saya tengok di berdiri, sebab mungkin dia terjemahan literal. Qiyam maknanya berdiri. So bahasa Melayu dia pun berdiri. Dia berdiri sini maknanya untuk berfungsi sebagai Tuhan sebenar. Dia tidak perlu apa-apa. Tak perlu oksigen, tak perlu tempat, tak perlu, semua dah lengkap. Ghani. Jadi ghani ini salah satu makna dalam bahasa Arab. Ghani maknanya la yahtaju ila syai'. Tidak perlu kepada apa-apa benda. Jadi maknanya kita manusia ni kaya macam mana pun, kita tak boleh pakai gelaran ghani ni. Pada hakikatnya lah, sebab itulah ada orang nama dia Abdul Ghani. Itu cantik ya. Abdul Ghani maknanya hamba kepada Tuhan yang maha kaya. So Melayu panggil dia Ghani. Ghani maknanya dia kaya. Yang sebenarnya Abdul Ghani, hamba kepada Tuhan yang maha kaya. Jadi Allah gambarkan kita ni manusia ni, wa antumul fuqara. Kamu ni kaya macam mana pun, dia kata fuqara, masih banyak keperluan. Jadi fuqara bukan fakir miskin, tapi makna fuqara manusia yang masih banyak lagi keperluan. Tak boleh kira keperluan manusia. Jadi di sini kita nampak perbezaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memang layak disifatkan sebagai Al-Ghani, Maha Kaya. Sebab di sana tidak ada sekecil apapun keperluan. Sementara kita memiliki suku dunia ini pun masih lagi ada keperluan. Jadi makna kita tidak boleh pegang title Ghani. Abdul Ghani, boleh. Abdul Ghani, hamba kepada Allah yang Maha Kaya. Dan tiada kepada yang menjadikan. Okay. Baik, wahdaniyah esa. Wahdaniyah. Jadi ini mungkin ada orang kata kenapa kita mengaji sifat 20, baca Quran sajalah. Contoh dalam begitu. Dia dalam mazhab Syafi'i, bila azan, apa yang patut kita buat yang lebih afdal? Memang saya pernah, masa saya mengaji di Mekah, guru saya orang Johor, Pontian, menetap di Mekah. Dia kata tidak ada dalil yang mengatakan bila azan kita dilarang berbual. Tapi afdal lah kita senyap menghormati azan. Tapi saya nak tanya di sini, bila kita mengaji tauhid, mengaji akidah, ada apa hukum? Ada tak hukum di sana? Ada? Siapa pernah dengar? Ada? Pernah dengar? Ini jadi guru saya tu dia orang Pontian, menetap di Mekah sampai meninggal lah di Mekah. Orang Melayu. Kita azan ini tidak ada dalil untuk kita tidak berbual. Tapi dia kata afdal lah untuk kita senyap sebab nak hormat azan. Tak, saya tanya di sini, kalau kita dengar azan tapi kita buat pengajian, sebab pengajian ini pahala dia Masya Allah.
sampai malaikat mendoakan kita, sampai ikan di dasar laut pun dia berdoa. Allah. Ada seorang ustaz, dia bagi pengajian, dia tak selesai kitab bab zikir, kitab Nawawi. Antaranya dia kata bila dengar azan nak ambil wudu, jangan masuk tandas dulu. Bila kita berada dalam tandas, tidak digalakkan jawab azan. Bagi azan habis dulu, lepas tu jawab azan, baru masuk dalam tandas. Okey. Wahdaniyah makna esa. Wahdaniyah keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tiada yang kedua baginya pada zatnya, pada segala sifat-sifat dan pada segala perbuatannya. Jadi mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dari segi zatnya, segala sifat-sifatnya dan pada segala perbuatannya. Sifat. Jadi ada dua secara umum lah. Saya rasa tak apa kita bincang sedikit tentang dua pendirian ulama ahli sunnah wal jamaah. Satu nama dia tafwid, ta, waw, ya, dot. Tafwid. Tafwid maknanya kita serahkan urusannya, maknanya, kaifiatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sikap ulama salaf. Salaf maknanya 300 tahun selepas kewafatan Nabi. 1, 2, 3. Tiga generasi lah. Jadi 4 imam mazhab itu masuk dalam salaf. Mereka hidup dan meninggal di dalam tahun inilah, kurun pertama, kedua dan ketiga. So mereka cenderung kepada tafwid. Bila berjumpa dengan ayat mutasyabihat, mereka lebih selesa, tidak menghurai, tidak mencari makna, serahkan bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aman, tidak kacau. Pendapat khalaf pula, khalaf makna yang selepas, contoh macam Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali meninggal tahun 505 Hijriah. Antaranya lah, makna sebelum Imam Al-Ghazali pun ada lagi ulama-ulama khalaf. Khalaf makna yang datang kemudian. Salaf makna yang datang awal. Okey. So khalaf pula, ulama khalaf cenderung mentakwil. Jadi kedua-duanya ini manhaj, metodologi ahli sunnah wal jamaah memahami ayat-ayat mutasyabihat. Tidak salah. Tetapi ada golongan akhir-akhir ini kedua-duanya ditolak. Ini bahaya. So bahaya kalau kita berasa pandai sangat. Kita buat apa ikut ulama ini, Quran ini depan mata. Ini masalah. Ada wujud. Ada wujud orang Islam sekarang ini, dia berani kata 4 imam ini bukan Islam. Yang Islam adalah Quran Sunnah. Jadi kita takut remaja-remaja kita terpengaruh. Dia kata betul juga. Buat apa ikut ulama-ulama banyak-banyak tu kan? Kita peganglah Quran ni, bukan.
Walhal dia tajwid pun tak lepas lagi. Jadi ilmu ini sangat tinggi, bukan mudah itu. Jadi saya nak ringkaskan, benda ni mungkin agak berat lah bukan untuk orang awam, tapi kita share lah ini ilmu. Di mana semakin tinggi semakin kita akan terdengar istilah ini. Satu tafwid, satu takwil. Kedua-duanya betul. Kedua-duanya diperakui oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada yang salah di sini. Okay. Tafwid ada hujah dalam pegangan ulama salaf, maknanya amarruha kama ja'at. Bila kita lalu ayat Quran mutasyabihat yang mempunyai beberapa makna, demikian juga hadis mutasyabihat, maknanya amarruha kama ja'at. Lalu saja. Ambil dia punya makna ringkas dan lalu, jangan cuba nak hurai. Dan sebab itu makna sikap mereka serat bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pula takwil. Jadi takwil ini Allah sebut. Istilah takwil Allah sebut dalam Quran. Nabi pun sebut dalam hadis. Jadi kita tak boleh kata takwil ini adalah amalan bid'ah, tidak. Jadi ayat Quran Allah Subhanahu wa taala sebut wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Berhenti di situ. Ini mengaji tafsir ada dua cara membacanya. La ya'lamu ta'wilahu illallah, berhenti di situ. Tidak ada yang mengetahui takwil ayat-ayat mutasyabihat kecuali Allah. Sambung ayat ini, kalau kita baca terus la ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Ada juga berhenti di situ, warasikhuna fil ilmi. Maksudnya ayat-ayat mutasyabihat ini hanya diketahui oleh Allah dan ar-rasikhuna fil ilmi, ulama yang mantap ilmu. Jadi ada ruang. Tapi bukan buka semua orang awam. Haru biru nanti. Orang jual ikan pun tafsir ayat Quran. Warasikhuna fil ilmi. Jadi makna yang pertama tadi la ya'lamu ta'wilahu illallah, berhenti di situ. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna kullu min indi rabbina. Jadi cara bacanya la ya'lamu ta'wilahu illallah, berhenti di situ. Warasikhuna fil ilmi, mereka yang mantap ilmunya hanya percaya kepada apa yang termaktub dalam Al-Quran. Dan mereka percaya segala-galanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya, hadis takwil, Nabi pernah berdoa untuk bapa saudaranya Ibnu Abbas. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi Nabi sendiri pernah berdoa supaya Allah mengajarkan ilmu takwil kepada Ibnu Abbas. Itu dia punya dasar, dia lah takwil. Siapa, bukan nak kata kita suka-suka nak takwil, tidak. Memang ada ulama dah buat, kita ikut sajalah. Okay? Jadi dua benda ni kita tak boleh suka-suka tolak. Takwil tak boleh, tafwid tak boleh. Sebab kalau dua benda ni kita tolak, kita mudah terjerumus dalam tajsim yang tadi itu. Tajsim maknanya kita menjisimkan Allah ataupun kita mentashbihkan Allah dengan makhluk, lagi bahaya. Okey, jadi esa, sifat Allah Subhanahu wa taala esa, wahdaniyah. Jadi ini sangat kuatlah, qul huwallahu ahad. Katakanlah bahawa Allah itu esa. Jadi ahad ini sangat ramai non-Muslim memeluk Islam menerusi kajian mereka lah bila mereka bandingkan dengan Trinity. Trinity, 3 dalam 1. Jadi kalau nak tanya Trinity ini, Padri pun tak boleh jawab pada sebenarnya. Tak boleh jawab. 3 dalam 1. So kalau ada di kalangan mereka yang memeluk agama Islam kerana mereka tak yakin, bila berdoa dia kata kepada siapa? Nak fokus. Dia ada 3 Tuhan. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Nak tuju ke mana doa ni? Sementara dalam Islam satu saja fokus, straight to the point.
Itu tu kekuatan Islam. Jadi trend sekarang ini ramai Mak Saleh masuk Islam sebab dah banyak tulisan-tulisan literature orang baca sendiri. Jadi ada ayat Quran wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun. Allah sebut ilah 2 kali. Tapi pada hakikatnya hanya satu. Jadi Allah itu yang kita sembah, dialah Tuhan di bumi dan dia juga Tuhan di langit. Satu ayat Allah sebut ilah 2 kali. Tapi ilah yang sama yang dimaksudkan. Wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun. Jadi Allah pun sebut bahawa mustahil ada 2 Tuhan di alam ini. Ayatnya, lau kana fihima alihatan illallah la fasadata. Seandainya di sana ada 2 Tuhan, maka dah lama dah hancur bumi. Dia akan perang siang malam. Ini Allah bagi jaminan. Jadi maknanya kita punya fitrah, pemikiran semula jadi memang tak selari dengan 3 Tuhan. Ada nak tanya? Sila. Kadang ada orang bercakap Tuhan ada di mana-mana, Tuhan is everywhere. Okey. Lawan tu mana tu Ustaz? Okey, kita tak boleh menempatkan Allah ini di mana-mana. Mungkin fenomena dia Allah begitu. Contoh memang ada ayat lebih kurang ke sana lah, tapi tidak exactly begitu. Fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Di mana saja kamu menghadap, maka di situ ada zat Allah. So zat Allah ini kita tidak akan nampak di muka bumi ini. Sebab Nabi Musa dah cuba. Nabi Musa buat percubaan untuk pengajaran bagi kita lah. Doa Nabi Musa, arini anzur ilaika. Ya Allah, saya nak tunjukkan zat kamu, saya nak nampak. Tapi Allah jawab, unzur ilal jabali, pandang ke gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Wahai Nabi Musa, tengok, pandang gunung, bukit itu. Kalau bukit itu kekal, maka kamu akan melihat saya. Tetapi kalau bukit itu tidak kekal, kamu tidak akan berjaya melihat saya di atas muka bumi. So ketika Nabi Musa pandang gunung itu hancur lebur dan Nabi Musa pun pingsan. Bila Nabi Musa sedar, dia pun istighfar. Dia kata memohon doa yang tidak sepatutnya lah. Ya, itu. Jadi maknanya, jadi di sini kita nak faham. Falamma tajalla lil jabali. Jadi Allah itu tajalla maknanya dia apa maknanya? Tajalla maknanya penampakan, bukan zat Allah tapi dia punya fenomena dia. Jadi maknanya gunung sendiri tak mampu menahan kedahsyatan fenomena Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham? Jadi maknanya zat ini kita tak boleh tunjuk pinpoint di sini, di situ, di sini. Sebab kaedah dia tadi Allah cipta tempat. So bila kita kata Allah di mana-mana, dia seakan-akan kita Allah letak di tempat. Okay? Jadi pegangan kita dalam ahli sunnah wal jamaah, Allahu mawjudun bila makan. Allahu mawjudun bila makan, Allah wujud tanpa tempat. Sebab tempat ini kita yang imajinasi kita. Okay? Bila 2-3 hari lepas saya ceramah di pusat dakwah, saya terbaca satu hadis, sangat menarik hadis itu. Jadi sebelum Nabi berhijrah, Nabi mengungkapkan satu hadis. Dia kata Allah menghimpunkan bumi ini sehingga saya nampak bahagian timur dia dan bahagian barat. Dan sebelum kiamat, dia kata umatku akan menguasai timur dan barat bumi ini. Jadi makna Islam ini akan tersebar dan akan menjadi dominan nombor 1 sebelum kiamat. Jadi makna di sini bagaimana Allah boleh mengecilkan
bumi ini mungkin sebesar bola lah, sehingga Nabi nampak sebahagian timur dan barat. Kita tak nampak kan, begitu jauh, begitu luas bumi ini. Tapi maknanya Allah punya kuasa mampu mengecilkan bumi ini sehingga Nabi nampak bahagian timur dan bahagian barat. Jadi kesimpulan dia, Allah tidak bertempat, sebab tempat Allah cipta. So kalau kita nak argue Allah bertempat, di mana Allah sebelum adanya tempat? Siapa boleh jawab? Jadi Allah tidak memerlukan tempat dan tidak memerlukan masa. Sebab masa ini ciptaan Allah, tempat juga ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita balik kepada statement At-Tahawiyah tadi. Bila kata-kata Allah di tempat tertentu, maka Allah terhad. Bila dia terhad, maka dia bukan Allah, Tuhan. Sebab Allah tidak dibatasi oleh waktu dan tidak juga dibatasi oleh tempat. Jadi zat Allah Subhanahu Wa Taala ini kita tidak mampu nak ceritakan lebih-lebih, sebab akal kita sangat terhad. Cuma kita, ulama kata, nikmat yang terbesar di syurga nanti ialah kemampuan kita memandang kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. So bukan di dunia ini. Jadi ulama bila yang menterjemahkan fa'ina ma tuwallu fasamu wajhullah, di mana saja kamu hadapkan muka kamu, di situ ada zat Allah. So di sini setengah ulama mentakwil. So bila kata-kata wajhullah, literally makna wajah, muka. Jadi nanti akan timbul permasalahan, mana kaki dia, maka tangan dia. Kalau wajah saja. Jadi setengah ulama tafsirkan sebagai kekuasaan Allah ataupun zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya apa yang kita bayang, maknanya kalau jadi ini kata benda ni spiritual, kerohanian. Contoh Allah kata wa huwa ma'ak wa huwa ma'adik, he, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Cuba kita hayati ayat ini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Jadi ayat ini dia bukan tujukan kepada seorang individu, tapi semua. Contoh yang kita baca ayat ini berapa orang? Ataupun kita di tempat berlainan. Maknanya ayat ini siapapun yang baca, dia begitulah makna dia. Contoh seorang yang baca di Jepun, ayat tu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama dengan dia di Jepun. Seorang lagi baca dekat mana? Meksiko. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Pun Allah dekat. Cuba. Jadi kita tak boleh bayang yang Allah ni berpisah-pisah. Begitu besarnya Allah Subhanahu Wa Taala ini, tidak ada saiz. Boleh faham kan? Jadi maknanya bila kita baca wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama dengan kamu di mana saja kamu berada, bukan maknanya orang tertentu saja. Begitu kecilnya kita banding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, jika seorang hamba-Ku bertanya mengenai aku, katakanlah Muhammad kepadanya, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya dekat. So dekat di sini bahasa Melayu kan, qarib, dekat. So makna ayat ini menolak argumen yang mengatakan Allah ada di atas arasy. Sebab atas arasy, selesai minggu lepas kita bincang, jarak dia daripada bumi ini 3,500 tahun perjalanan. Maknanya dia arasy dengan bumi, jauh-jauh pun, besar-besar pun boleh diukur.
Jadi maknanya orang yang mengatakan Allah bersemayam duduk di atas arash bercanggah dengan ayat Quran yang mengatakan inni qarib. Saya dekat. So dekat di sini bukan physical distance, tetapi spiritual. Jadi maknanya pada hakikatnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Tapi bentuk dia kita tak tahu. Bentuk kebersamaan itu sudah pastilah bukan fizikal. Adakah Allah sentiasa bersama dengan kita? Pemerhatian dia, ilmu dia, itu yang pasti. Ilmu dia, pemerhatian dia, itu yang pasti. Maknanya satu saat pun Allah tak pernah leka. Ada soalan lain? Ada? Okey. Maka ini 6 sifat. Yang pertama sifat nafsiyah merujuk kepada diri Allah Subhanahu wa taala, itu al-wujud. Nafsiyah.